Tahukah anda, di sebalik deklarasi Balfour ini, ternyata British sebenarnya menyokong ke atas aspirasi Zionis di Palestin. Maka, penghijrahan Yahudi secara besar-besaran berlaku dari Eropah merupakan satu perancangan tersusun oleh golongan Zionis. Ia mendapat sokongan kuasa-kuasa besar bagi melahirkan cita-cita negara Yahudi di Palestin. Masyarakat Arab Palestin semakin terancam oleh perancangan ini. Mereka telah bangkit dengan melancarkan beberapa rusuhan dan menyerang komuniti imigran Yahudi. Insiden berdarah pertama melibatkan Arab Palestin dan golongan Yahudi berlaku pada bulan Mei tahun 1920 di Baitul Maqdis. Rusuhan-rusuhan berlanjutan pada bulan Mei tahun 1921 di Jaffa. Di peringkat ini, ianya masih berlaku dalam bentuk yang terhad. Dalam erti kata, ia hanya melibatkan penduduk Arab Palestin dan tidak mendapat perhatian dunia Islam yang rata-rata telah menjadi wilayah taklukan kuasa imperialis Barat selepas Perang Dunia Pertama. Ikuran dari penentangan orang Arab Palestin, gerakan Zionis tidak lagi menyembunyikan hasrat mereka di Palestin. Dengan secara terbuka, mereka menyatakan kepada dunia bahawa Palestin akan menjadi sebuah negara Yahudi dan orang Arab tidak mempunyai sebarang hak ke atasnya. Untuk ini, pihak Zionis bertindak melakukan apa sahaja bagi mencapai matlamat mereka meskipun mereka terpaksa berperang seperti yang disebut oleh Chaim Weizmann di bawah. Yakinlah pada Tuhan bahawa negara Yahudi akan menjadi kenyataan, tetapi ia tidak muncul melalui deklarasi politik, tetapi melalui darah dan keringat bangsa Yahudi. Bukan sahaja hak rakyat Palestin diketepikan, malahan kewujudan mereka sendiri dinafikan. Tindakan Zionis membanjiri Palestin dengan pendatang Yahudi merupakan usaha bersungguh-sungguh untuk memadarkan Palestin dari peta dunia dan mengeluarkan penduduknya yang asal. Keangkuhan dan kebiadaban Zionis boleh diperhatikan dari kata-kata Golda Meir, Perdana Menteri Israel suatu ketika dahulu. Tidak wujud apa yang dikatakan sebagai rakyat Palestin. Ia tidaklah seakan-akan wujudnya rakyat Palestin dan kemudian kami datang dan mengambil alih negara mereka. Mereka tidak wujud. Mereka sanggup membohongi sejarah dan kuasa besar yang berada di bawah telunjuk mereka, yang hanya melihat dengan sebelah mata penindasan demi penindasan Zionis ke atas umat Islam Palestin. Penglibatan kuasa-kuasa besar dalam merealisasikan cita-cita Zionis jelas dalam ungkapan Otto Balfour sendiri dalam satu memorandum kepada Kabinet British pada tahun 1919. Di Palestin, kami tidak berhasrat untuk mengambil kira pandangan rakyat asal. Kuasa besar iaitu Amerika, Britain, Perancis dan Rusia menyokong Zionism. Sama ada ia benar atau salah, baik atau buruk, dan ia mempunyai akar umbinya dari tradisi zaman silam dalam keperluan semasa dan dalam meletakkan harapan masa depan yang jauh mengatasi kehendak dan prejudis 700,000 Arab yang kini menghuni tanah leluhur ini. Setakat ini, berkaitan Palestin, kuasa besar tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang tidak diakui sebagai satu kesalahan dan tidak ada pengumuman dasar yang mengungkapkan sekurang-kurangnya dari segi perkataan bahawa mereka sentiasa tidak bersedia untuk melanggarnya. Pada tahun 1936, penduduk Yahudi telah meningkat kepada 384,000 atau hampir 30% dari penduduk Palestin. Satu pertambahan yang paling pesat pernah dicatat dalam sejarah penempatan manusia.